Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun sekali lagi secara atas talian untuk kita sambung kuliah kita berkaitan dengan kitab Petunjuk Nabawi bagi Hati karya guru saya, Dr. Sharaf Al-Qudah. Dan insya-Allah kalau ikut ingatan saya lah, berdasarkan kepada ingatan saya, kita berhenti pada hadis yang kelima hari tu. Kita masuk hadis yang ke-6 hari ni, betul ke? Kak Lim, betul ke? Hari ni kita hadis ke-7, Prof. Oh, 7, sorry. Betul-betul 7. Kak Lin, minta tolong rekod Kak minta tolong rekod. Okey. Saya sebenarnya saya di luar daripada kawasan hari ni, saya di Perlis. Kerana tadi ada penyampaian watikah Ahli Jawatankuasa Kepala Ketua Perlis untuk tahun ni dan tahun depan. Jadi hari ni ada masalah sikit pada laptop saya tak tahu kenapa tak boleh nak sambung connect dengan Zoom. Saya terpaksa online daripada handphone saja pada hari ni. Jadi kita insya-Allah akan sambung hadis hari ni, hadis ke-7, ya, hadis daripada Amr bin Auf. Kata Dr. Sharaf Al-Qudah hafizahullah, an Amr bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ila al-Bahrain ya'ti bi jizyatiha wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa salaha ahla al-Bahrain wa amara alaihim al-Ala ibn al-Hadrami. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافته صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء. قالوا أجل يا رسول الله. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, yang bermaksud daripada Amr bin Al-Auf. Maksudnya hadis ni riwayat daripada Amr bin Auf. Amr bin Auf dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah nama dia Amir ibn al-Jarrah, yang mana dia merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin oleh Rasulullah dengan jaminan syurga. Daripada 10 orang tu, Abu Ubaidah adalah salah seorang daripadanya, yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Abu Ubaidah ni Nabi juga memuji dia dengan mengatakan amin hadhil ummah. Penjaga amanah bagi umat ini adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Sebenarnya Abu Ubaidah ni dia banyak sumbangan di dalam Islam. Antara sumbangan dia, dikatakan dia ni sewaktu Nabi dalam peperangan Uhud, dialah orang yang mencabut besi yang termasuk di dalam pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cabut dengan gigi dia sehingga tercabut gigi dia, patah gigi dia, kerana dia nak berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan dan puan-puan doakan, kerana saya sedang berusaha untuk menyiapkan buku, mengumpulkan biografi dan kelebihan
sahabat yang dijamin syurga. 10 orang sahabat yang dijamin syurga ni, mungkin orang Islam di Malaysia ni mungkin, kalau kita suruh dia orang sebut, mungkin dia orang ingat 4 saja. Iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Mungkin kalau ada yang ingat sikit pun, dia akan ingat Abdul Rahman bin Auf. Tapi yang lain-lain mungkin tak apa nak ingat, kerana tidak diberikan pendedahan kepada mereka. Tapi Alhamdulillah, setidak-tidaknya mereka kenal lah 4 orang daripada 10 tu, ataupun 5 orang daripada 10 tu. Cuma, usaha untuk memperkenalkan sahabat-sahabat yang jamin syurga ni kena ada. Jadi insya-Allah saya dengan 2 orang lagi sahabat saya, kami sedang berusaha menghimpunkan riwayat-riwayat di dalam kitab-kitab hadis dan di dalam kitab-kitab sirah untuk memperkenalkan 10 orang sahabat yang dijamin syurga ini. Dan insya-Allah kita doakan tahun depan, kalau ada rezeki, tahun depan kita akan terbitkan buku ini insya-Allah. Yang mana buku saya yang terbaru pada tahun depan, bulan Januari akan keluar dulu sebelum daripada buku 10 sahabat dijamin syurga ni, saya keluarkan dulu buku Ummahatul Mukminin, iaitu buku yang menghimpunkan nama-nama, biografi dan kelebihan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digelar mereka ini dengan gelaran Ummahatul Mukminin, iaitulah ibu-ibu kepada orang yang beriman. Maksud isteri Nabi merupakan ibu kepada orang yang beriman. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit usaha saya ni dapatlah memperkenalkan kepada masyarakat, terutamanya masyarakat Malaysia, untuk kita kenal serba sedikit siapakah yang mempunyai sumbangan yang besar di dalam sejarah Islam, supaya kita dapat mengambil semangat apabila membaca sirah mereka, membaca perjuangan dan pengorbanan mereka. Bukan makna kita nak, orang kata apa, nak lawan kehebatan mereka. Memang kita tak terlawan lah, kerana mereka ini adalah sahabat yang mempunyai kemuliaan yang begitu besar, yang tak mampu pun untuk kita tiru. Paling tidak kita mengambil semangat daripada mereka. Jadi ni Abu Ubaidah. Kata Amr bin Auf, Nabi SAW menghantar Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ke Bahrain. Bahrain ni kita tahulah sampai sekarang kita panggil dia Bahrain, ya. Satu pulau di negara Arab, di semenanjung Arab. Ya'ti bi jizyatiha, yang mana Abu Ubaidah al-Jarrah ni membawa balik cukai jizyah yang diambil daripada orang-orang Bahrain. Jizyah ni satu jenis cukai yang diperkenalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang bukan Islam yang duduk dalam negara Islam. Yang mana orang Islam apabila menguasai satu-satu kawasan, mereka akan melindungi orang-orang bukan Islam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qatala muahidan lam yarah raihatal jannah. Sesiapa yang membunuh orang kafir yang mempunyai perjanjian damai dengan orang Islam dalam negara Islam, mereka yang membunuh ni tidak akan dapat bau syurga. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya orang Islam kalau dia menguasai sesebuah negara, memimpin dan memerintah sesebuah negara, orang Islam tidak akan membiarkan mana-mana manusia, sama ada dia Muslim ataupun tidak, sama ada dia beriman ataupun kafir, selagi mana dia duduk dalam negara, berjanji untuk taat kepada kerajaan Islam dan membayar cukai seperti mana orang Islam membayar zakat, maka dalam keadaan tu Islam akan tetap mempertahankan darah dia walaupun agama berbeza. Walaupun yang bunuh tu orang Islam, Nabi menjanjikan neraka kepada orang yang bunuh orang, walaupun orang Islam yang bunuh orang kafir tanpa hak. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu menjaga hak-hak keinsanan, hak-hak kemanusiaan seseorang manusia. Yang mana hak keinsanan dan kemanusiaan ini perlu dipelihara, dan ia telah menjadi salah satu daripada hak-hak yang kita panggil sebagai human rights. Hak manusia. Antara hak manusia ialah hak beragama. Jadi orang Islam ni walaupun dia kata bahawasanya apa yang dianuti oleh orang bukan Islam itu salah,
tetapi mereka sekali-kali tidak mewajarkan pembunuhan berlaku atas sebab perbezaan agama. Yang mana dalam sejarah Islam, apabila berlaku peperangan, biasanya peperangan itu dimulakan oleh orang bukan Islam yang memusuhi Islam. Sebaliknya kalau orang Islam, orang bukan Islam yang tidak memusuhi, seperti Abu Talib, seperti Mut'im bin Adi, tapi dia tidak memusuhi Islam, Nabi SAW sangat menghormati dan menghargai mereka. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis, yang mana kalau kita tengok dalam hadis, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, kita akan dapati Nabi sangat menghargai Mut'im bin Adi. Dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, kata Nabi SAW, "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan fayukallimuni fi haula'il natna la atlaqtuhum lah." Kalaulah Mut'im bin Adi masih hidup, kalaulah Mut'im bin Adi ni masih hidup dan dia melakukan negosiasi, dia melakukan rundingan kepadaku untuk membebaskan tawanan perang Badar daripada kalangan orang Quraisy yang ada pada hari ini, la atlaqtuhum lah, aku akan membebaskan mereka semata-mata untuk dia. Kenapa Nabi nak bebaskan orang yang ditawan dalam perang Badar ni semata-mata untuk Mut'im bin Adi? Kerana Nabi menghormati Mut'im bin Adi. Kerana Nabi SAW sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Mut'im bin Adi, yang mana Mut'im bin Adi ni waktu dia hidup, walaupun dia tak Islam, dia membantu ataupun dia tidak memusuhi orang Islam. Bahkan dia berusaha, di zaman dia hidup, dia usaha untuk membatalkan perjanjian orang Quraisy yang orang Quraisy lakukan sesama mereka untuk memulaukan orang Islam yang berada di Mekah sebelum daripada hijrah. Ibnu Sa'ad mengatakan dalam kitab dia Tabaqat Al-Kubra, waktu orang Islam dipulaukan ni, berlaku kesusahan yang teramat sangat kepada orang Islam, sehingga kan orang Islam pada masa tu terpaksa untuk makan kulit-kulit kayu dan juga daun-daun pokok yang berada di padang pasir untuk melepaskan perasaan lapar yang mereka ada. Sehingga kan pada waktu tu seorang tokoh dalam kalangan orang Quraisy pada masa tu yang bernama Mut'im bin Adi ni, dia tak sanggup tengok dan dia usaha untuk membatalkan perjanjian zalim ni dengan dia mengatakan ini adalah perjanjian yang zalim. Sebab itu Nabi menghargai dia. Dalam peristiwa yang lain, Mut'im bin Adi pernah membantu Nabi SAW memberikan perlindungan kepada Nabi waktu Nabi balik daripada Taif. Bila Nabi kena baling batu dekat Taif, orang-orang Mekah telah mengetahui peristiwa itu. Orang Mekah telah tahu bahawasanya Nabi Muhammad SAW keluar daripada Mekah untuk mencari perlindungan, untuk mencari sokongan orang luar. Jadi pada waktu tu mereka menunggu Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke Mekah supaya mereka boleh lanyak. Kerana pada waktu tu Abu Talib baru saja meninggal dunia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada waktu tu Nabi tak boleh masuk Mekah. Kerana nak masuk Mekah orang nak lanyak. Maka muncullah seorang tokoh bernama Mut'im bin Adi, yang mana dia memberikan perlindungan kepada Muhammad SAW. Yang mana dia kata, Muhammad masuk di bawah perlindungan aku, jangan apa-apakan dia. Kerana orang Quraisy menghormati Mut'im, maka Nabi SAW mendapat perlindungan. Oleh kerana tu Nabi SAW sangat menghargai dia, walaupun dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi benda ni kita kena tahu, tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita dapat menangkis, supaya kita dapat untuk menolak sangkaan orang yang mengatakan bahawasanya Islam ini bersifat ganas, Islam ini bersifat tidak berperi kemanusiaan. Yang mana dalam Islam, kemanusiaan itu merupakan perkara yang dipelihara. Bukan hanya menjaga nyawa manusia dikira sebagai perkara yang dituntut di dalam agama, bahkan menjaga nyawa haiwan juga dianggap sebagai satu amalan yang mulia, walaupun haiwan itu hanya bertaraf anjing yang najis mengikut majoriti ulama. Oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, benda ni kita kena
benda ni kita kena hayati, benda ni kita kena sebarkan kepada orang lain. Nak bagi tahu kepada orang lain bahawasanya orang Islam tidak sekali-kali memusuhi orang bukan Islam semata-mata kerana perbezaan agama. Walaupun Islam tidak mengamalkan pluralism, Islam tak kata semua agama tu sama, ataupun Islam tak kata semua agama membawa ke syurga. Bahkan semua agama dalam dunia ni menganggap, penganut dianggap agama itulah yang betul, yang lain tak betul. Begitulah juga Islam. Islam menganggap bahawasanya hanya Islam yang boleh menyampaikan umat dia kepada Allah dan kepada syurga. Tetapi mereka sekali-kali tidak pernah memaksa orang bukan Islam untuk masuk ke dalam Islam secara paksa. Siapa tak masuk Islam kena bunuh. No. Islam tak buat macam tu. Bahkan dalam sejarah Islam, di Andalus ratusan tahun, di India ratusan tahun, Islam memerintah dan tidak ada pun orang yang dibunuh hanya yang dibunuh oleh kerajaan Islam disebabkan dia tak mau menganut agama yang dianuti oleh pemerintah umat Islam pada hari itu. Pada masa itu. Berbeza mungkin kalau kita tengok tamadun-tamadun yang lain, mungkin kita akan jumpa orang dibunuh, orang diseksa kerana perbezaan agama dengan agama yang dianuti oleh pemerintah dia. Mungkin kita akan jumpa, tapi Islam tidak begitu. Jadi Nabi SAW menghantar Abu Ubaidah pergi ke Bahrain untuk mengambil cukai, bawa cukai balik yang diambil daripada orang-orang Bahrain yang ada pada ketika itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa salaha ahlal Bahrain, yang mana kata Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian damai dengan penduduk Bahrain. Wa amara alaihimul Ala ibn al-Hadrami, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melantik seorang sahabat yang bernama Ala ibn al-Hadrami untuk menjadi pemimpin di sana, untuk menjadi gubernur di sana. Faqadima Abu Ubaidah bimalin minal Bahrain. Kemudian Abu Ubaidah pun datanglah, bawa harta daripada Bahrain. Fasami'atil ansar biqudumihi, dan orang-orang Ansar telah mendengar berita bahawasanya Abu Ubaidah balik ke Madinah daripada Bahrain membawa harta. Diorang tahu. Maka fawafathu salata subhi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang-orang Ansar ni menunaikan salat subuh bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat bersama dengan orang-orang Ansar, ta'arradu lahu, mereka pun pergilah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi bertemu dengan Abu Ubaidah. Lepas salat, Nabi bagi salam, mungkin wirid sekejap, kemudian terus mereka mencari Abu Ubaidah, terus pergi jumpa Abu Ubaidah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Nabi pun senyum tengok. Fatabassama Rasulullah SAW, dia kata dalam hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum hina ra'ahum, ketika mana Nabi melihat mereka. Bila Nabi tengok dia orang ni selesai je solat terus pergi cari Abu Ubaidah, Nabi senyum. Nabi mengatakan, Nabi kata, azunnukum sami'tum biqudumi Abi Ubaidah. Aku menyangka sesungguhnya kamu telah mendengar tentang ketibaan Abu Ubaidah, wa annahu jaa bi syai', dan dia telah datang membawa sesuatu ke Madinah ni. Dia balik dah bawa sesuatu, balik dah bawa harta. Aku tahu kamu mesti dengar, sebab tu kamu pergi cari dia. Faqalu ajal ya Rasulullah, mereka mengatakan benar wahai Rasulullah. Maka apa jawab Nabi? Nabi kata fa abshiru wa amilu ma yasurrukum. Nabi kata terimalah berita gembira. Nabi kata terimalah berita gembira dan pasanglah angan-angan. Pasanglah angan-angan apa yang boleh mengembirakan kamu. Apa yang boleh kamu rasa seronok, no problem, boleh dapatkan. Pasang angan dan usaha untuk dapatkan, no problem, dia kata. Nabi kata. Nabi sebut kemudian, Nabi kata, fa wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah,
Sesungguhnya bukanlah kefakiran yang aku takut berlaku ke atas kamu. Walakin akhsha alaikum. Tetapi yang aku takuti akan menimpa kamu. Antubsata alaikumud dunya. Akan dibentangkan ke atas kamu dunia. Kama busitat ala man kana qablakum. Seperti mana dunia telah dibuka ke atas orang sebelum kamu. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kamu akan berlumba-lumba untuk mencari dunia seperti mana mereka berlumba-lumba. Watulhiyakum kama alhathum. Yang mana harta dunia ini akan menjadikan kamu lalai dan leka seperti mana harta dunia ini telah melalaikan orang-orang yang telah berlalu sebelum daripada kamu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW dalam hadis ni, Nabi SAW dalam hadis ni, Nabi merupakan seolah-olah seperti seorang ayah yang menasihati anak dia pada benda yang anak dia suka. Tapi benda ni boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Benda yang anak suka ni boleh bawa kepada kebaikan, boleh bawa kepada keburukan. Macam mana satu benda yang sama boleh bawa pada keburukan dan dalam masa yang sama boleh bawa kepada kejahatan? Dia melihat kepada cara seseorang itu menguruskan apa yang dia nak tu. Kalau dia gunakan untuk kebaikan, maka akan jadi kebaikan. Kalau dia guna untuk perkara keburukan, maka akan jadi keburukan. Maka Nabi bertindak seperti seorang ayah menasihati anak. Nabi tak marah. Seperti ayah tidak marah bila anak dia nak benda yang dia suka dan benda tu tak berdosa. Tetapi seorang ayah menasihati anak dia supaya anak dia boleh menguruskan apa yang dia suka ni walaupun tak berdosa, tetapi anak perlu berhati-hati supaya dia uruskan sebaiknya benda yang dia suka tu supaya tidak menyesatkan dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, cuma walaupun Nabi bertindak seperti seorang ayah kepada para sahabat, tetapi ada sedikit berbeza antara tabiat ayah yang biasa dengan Nabi Muhammad SAW dalam hadis ni. Yang mana biasanya seorang ayah, kalaulah dia menasihati anak dia ataupun dia fikir tentang anak dia, biasanya ayah ni bila nak meninggal dunia, dia akan fikir harta yang dia nak tinggalkan untuk anak dia, supaya anak dia ni bila dia meninggal, anak dia tidak menjadi papa kedana, miskin dan merempat. Dan ini benda yang normal. Ini benda yang normal, ini benda yang kita kata sebagai perkara yang diterima oleh akal. Kerana apa? Itulah sifat seorang ayah. Dia nak anak dia dalam keadaan, dia nak anak dia itu dalam keadaan yang terurus kehidupan dia, cukup harta dia, cukup pakaian dia, cukup makan dia, cukup tempat tinggal dia. Dan ini tak salah, kerana Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, Nabi kata, innaka intadhar warasataka aghniya khairul laka min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, yang mana ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia sakit pada masa tu, dia nak wasiatkan harta dia lebih daripada apa yang sepatutnya. Maka Nabi SAW tak bagi. Dia kata, kalau begitu aku bagi separuh lah ya Rasulullah. Nabi kata, separuh pun tak boleh. Kalau begitu sepertiga ya Rasulullah. Nabi kata, as-sulus was-sulus kathir. Sepertiga itu pun banyak, Nabi kata. Sepertiga itu pun dikira masih banyak, tapi bolehlah. Kemudian Nabi pesan kat dia, Nabi kata apa? Nabi kata, innaka, sesungguhnya kamu, intadhar, kalau kamu meninggalkan waris-waris kamu, iaitu anak-anak kamulah, dalam keadaan mereka ada harta, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada manusia. Kalau kamu tinggalkan mereka kaya, lebih baik daripada kamu tinggalkan dia miskin dan mereka meminta-minta pada orang. Maka ini pesanan Nabi Muhammad ini pesanan Nabi kepada Sa'ad. Nabi nak kata ayah kena fikir jugalah. Kalau dia tak ada, dia kena fikirlah anak dia. Dia kena fikir tinggalkan harta untuk anak dia yang mencukupi. Tapi dalam hadis ni Nabi SAW bertindak lebih daripada seorang ayah. Walaupun pada mulanya nampak macam nasihat ayah pada anak, tapi lebih lagi.
Kerana Nabi SAW diutuskan bukan hanya sekadar nak menjaga dunia kita. Kalau Nabi SAW diutuskan untuk menjaga dunia kita semata-mata, maka Nabi tak bawa lah wahyu. Nabi tak bawa lah Quran dan Sunnah. Sebaliknya Nabi bawa mungkin modul niaga, modul macam mana nak jadi pegawai kerajaan. Tapi misi yang lebih besar dan lebih penting yang perlu jadikan dunia dan akhirat umat dia terpelihara dan terjaga. Oleh kerana itulah Nabi SAW sebutkan hadis ni, berikan nasihat ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok kat situ, dalam hadis ni, penulis kata, guru saya kata, dia kata apabila Rasulullah, kalau siapa yang ada buku boleh tengok muka surat 98. Apabila Rasulullah SAW selesai dari salat dan dalam perjalanan pulang ke rumahnya, mereka itu menunggu di tengah jalannya. Baginda pun tahu hasrat dan apa yang ada dalam hati mereka. Lalu baginda senyum, ingin menunjukkan kebijaksanaan baginda sallallahu alaihi wasallam dan sikap lemah lembutnya dengan para sahabat. Kemudian baginda memberikan berita gembira kepada mereka dengan apa yang mereka ingini. Nabi tak marah lah sebab memang manusia ni suka pada harta. Manusia ni memang suka pada harta, memang tertarik dengan harta. Akan tetapi, maka Nabi tak marah. Nabi tak suruh buang tabiat ni. Kerana Allah jadikan manusia ni memang suka kepada harta. Dan benda tu normal. Benda tu bukan di luar daripada tabiat manusia. Bukan luar tabi'i lah maksudnya. Benda tu tabi'i. Cuma Nabi memberikan nasihat. Nabi kata apa? Akan tetapi, kata penulis, akan tetapi, baginda terus memberi ingatan kepada mereka tentang suatu hal yang tidak terlintas di hati mereka, bahawa baginda tidak takut sekiranya mereka ditimpa kefakiran, akan tetapi yang baginda bimbang ialah kemewahan hidup. Apa yang bahayanya mewah ni? Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin orang tanya, mewah ni apa bahayanya? Kaya ni apa bahayanya? Kata penulis, kemewahan biasanya menjadikan manusia ni melampaui batas dan merosakkan hubungannya dengan Tuhannya. Seterusnya, mendorong seseorang kepada melanggar segala perintah Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna." Ketahuilah, sesungguhnya manusia ni betul-betul melampaui batas. Layatgha, manusia akan melampaui batas. Bila? Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Bila? Bila dia melihat diri dia ni sudah menjadi serba cukup. Manusia ni tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan manusia ni asas dia apa? Asas dia makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Tu asas manusia. Manusia bila berada di tahap ni, insya-Allah dia tidak akan jadi jahatlah kebiasaannya. Cukup makan, cukup pakai, cukup tempat tinggal, cukup pakaian, cukup minum, insya-Allah dia tak jadi jahatlah. Sebab cukup semua. Tapi asas. Lepas daripada cukup tu, lama-lama dia rasa macam dia nak tambah kenikmatan yang ada, maka dia perlu berkahwin. Bila dah kahwin, dia perlu ada anak dan keperluan dia bertambah dan bertambah. Bila semua tu cukup, maka dia nak kan, bila semua dah cukup, makan cukup, pakai cukup, rumah cukup, isteri ada, anak-anak pun ada, maka dia mula rasa dia nak lebih sikit daripada apa yang dia ada. Dia nak lebih sikit, dia usaha lagi. Maka dia makan pun sedap lagi. Dia makan pun banyak lagi. Dia pakai pun banyak lagi. Dia beli pun banyak lagi. Maka bila dia dah dapat semua ni, dia dah dapat semua benda yang mewah-mewah ni, ada satu benda dia tak cukup biasanya. Iaitulah kuasa. Yang mana perebutan kuasa ni biasanya berlaku bila? Perebutan kuasa ni berlaku apabila manusia sudah berada di tahap mewah. Sebab tu kalau kita tengok dalam sejarah, sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, sahabat ni kebanyakan miskin, tuan-tuan. Sahabat ni kebanyakannya susah. Kalau ada yang kaya pun tak ramai. Nabi bukanlah miskin papa kedana, tapi Nabi tidak terlalu kaya. Tak macam Abdul Rahman bin Auf yang kaya, tak macam Osman yang kaya. Maka tidak ada berlaku perpecahan yang banyak. Tapi bila masuk zaman Osman,
Bukan kerana Osman tu jahat, tetapi Osman ni memerintah. Sewaktu orang Islam dah terima harta rampasan perang, dah ada kebun yang besar-besar, dah bila empire Islam telah meluas, maka bila jadi senang, bila jadi kaya, maka perebutan kuasa berlaku. Kerana inilah hakikat manusia. Manusia ni daripada satu step ke satu step, satu step ke satu step, akhirnya dia berebut kuasa. Maka akhirnya mereka memfitnah Osman. Kononnya Osman ni tak adil dalam lantikan jawatan. Sedangkan bukan begitu. Osman lantik berdasarkan kepada merit. Kalau betul lah Osman ada kelemahan, taklah sampai Osman ni nak kata dia ni jahat. Dia dijamin syurga. Adalah kelemahan sebab dia bukan maksum. Tetapi itu ijtihad dia, yang sepatutnya kita nasihat dia, bukan kita bunuh dia. Tetapi ini yang berlaku, tuan-tuan. Dan apabila dah ada kuasa, manusia perlu lagi lebih kepada kuasa. Manusia perlu lebih untuk bermewahan, maka timbullah rasuah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, semuanya bermula apabila manusia merasa senang dan mewah. Jadi bila rasa senang dan mewah, hati-hati. Jadikan diri kita tawaduk. Jadikan kita ni rendah diri pada Allah. Jangan sekali-kali apabila Allah memberikan kepada kita keluasan rezeki, jangan kita rasa kita tak perlukan Allah. Mungkin ada sebahagian yang kadang-kadang terdetik dalam hati dia, dia kata, Allah sayang kat aku sebab tu dia bagi aku rezeki banyak. Jangan sekali-kali. Allah sayang kat aku sebab tu dia bagi aku senang. Tuan-tuan, tidak semestinya begitu. Ada saja orang di dalam sejarah yang mana, tuan-tuan, diuji oleh Allah dengan kekayaan yang lebih kaya daripada mungkin orang Islam yang ada pada hari ini. Iaitulah Fir'aun. Fir'aun ni kaya. Bukan kaya, berkuasa. Namrud, kaya dan berkuasa. Tetapi semuanya, kekayaan itu membinasakan mereka. Maka, kekayaan ini perlu menjadikan kita orang yang tawaduk. Jangan sekali-kali menjadikan tawaduk, jangan sekali-kali menjadikan kekayaan ini kepada kita sebagai orang yang sombong. Sebagai orang yang sombong, sebagai orang yang bongkak. Jadi ini hati-hati ni. Ini penyakit jiwa. Bukan semua, tetapi takut-takut kena kat kita. Saya tak kata pada semua. Saya pun kena jaga. Takut-takut benda tu akan melupakan kita. Benda tu akan menjadikan kita lalai dan leka. Ya, oleh kerana tu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ni bahaya. Sebab tu Nabi memberikan peringatan. Kemudian yang kedua, yang bahaya ni, Nabi kata, yang sebabkan Nabi kata bahaya ni sebab apa? Dunia ni, kata Syekh, dunia adalah punca perbalahan antara manusia dahulu dan sekarang. Dialah punca perpecahan dan porak-peranda antara masyarakat. Antara individu dalam masyarakat tidak terlepas daripada keadaan ini sehingga mereka yang berada pada kurun pertama lagi. Selepas sahaja peperangan Badar, maka mula timbullah bibit perselisihan di kalangan sahabat tentang isu harta rampasan perang sehingga turun firman Allah. Dapat harta rampasan perang, masa tu dah ada bibit-bibit orang cakap. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat bagaimana nak membahagikan harta rampasan perang. Jadi Allah Ta'ala kata, yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Yang bermaksud mereka bertanya kamu tentang pembahagian harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang adalah kepunyaan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu kamu kena takwa pada Allah. Takwa pada Allah dalam bab harta ni. Jangan sekali-kali nakkan kepada kekayaan menjadikan kamu tamak dan lupa pada perintah Allah dan Rasul. Wa aslihu dhata bainikum. Dan perbaikilah hubungan sesama kamu. Wa ati'ullaha wa rasulahu. Taat kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar beriman. Demikianlah juga disebabkan harta rampasanlah menjadi punca ramai para tentera turun daripada bukit yang ditetapkan dalam perang Uhud. Kita tahu orang Islam kalah dalam perang Uhud. Sebab apa kalah? Sebab pemanah-pemanah yang Nabi arahkan supaya mereka duduk di atas bukit. Mereka jangan turun walau apa pun yang berlaku. Tetapi mereka turun kerana dapat tengok harta. Kerana nak rebut harta, maka mereka turun. Mereka lupa arahan Nabi. Sebahagian sekecil di antara mereka yang kekal berada di atas bukit tu,
Oleh kerana itulah Allah Ta'ala memberikan kepada mereka ini kekalahan supaya mereka boleh muhasabah diri. Itulah punca yang menyebabkan berlaku perubahan perjalanan pertempuran itu. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, bila ada harta yang banyak, bila ada kekuasaan yang banyak, inilah punca orang pecah belah. Inilah punca orang benci membenci. Waktu susah mungkin boleh bersatu. Waktu tengah payah, waktu tengah miskin, bersatu hati. Tapi bila masuk aja harta yang banyak, maka dengki mendengki, benci membenci berlaku. Jadi sebab itu kita kena banyak berlapang dada. Jangan kita buang perasaan kasih kepada orang lain. Jangan sekali-kali letak dalam diri kita perasaan dengki kepada orang lain. Sebab itu Nabi pesan dalam hadis yang tuan-tuan dan perempuan biasa dengar. Nabi kata dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga dia cinta untuk saudaranya seperti mana dia cinta untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa tu? Maksudnya buang perasaan dengki dalam jiwa orang mukmin. Kita ni kalau betul-betul beriman, kalau kawan kita dapat satu nikmat, kawan kita dapat satu kesenangan, kawan kita dapat satu keselesaan, kawan kita dapat anugerah, yang mana kalau semua tu dapat kat kita, kita suka, kita juga kena gembira bila dapat kat dia, tak dapat kat kita. Tumpang gembira. Nak lagi bagus, kita muliakan dia. Hang dapat semalam dapat anugerah kan? Aku pun teringin nak dapat, tapi hang dapat dulu. Tak apalah. Aku belanja hang makan hari ni. Maka itu adalah perbuatan yang sangat terpuji, menunjukkan kita berjaya buang perasaan hasad dan dengki daripada jiwa kita. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ada satu kisah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, apabila dia menjadi pemerintah di Madinah. Bila Umar ni jadi pemerintah, tuan-tuan dan puan-puan, dia berjaya meruntuhkan kerajaan Parsi yang berada di Iraq pada masa itu. Jadi bila mana dia berjaya meruntuhkan kerajaan Parsi yang berkuasa di Iraq dan juga di negara Khurasan, itu di Parsi lah pada masa itu, maka bila masuk zaman pemerintahan dia, dia tengok harta Maharaja Kisra. Parsi ni dipanggil Maharaja dia Maharaja Kisra. Yang mana tuan-tuan, bila berlaku saja, harta itu dibawa masuk ke dalam kerajaan Umar. Umar menangis. Umar ni dia menangis bila tengok harta. Maka bila Abdul Rahman bin Auf tengok Umar ni menangis, bila Abdul Rahman tengok Umar ni menangis, Abdul Rahman bin Auf tanyalah. Dia kata, "Ma yubkika ya Amirul Mukminin? Innal yawm yawmu farah wa surur." Wahai Amirul Mukminin, apa yang menjadikan kamu menangis? Kerana hari ini merupakan hari kegembiraan. Hari ini hari riang, hari suka. Pasal apa menangis pula? Kata Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, Allah tidak akan masukkan harta-harta ini ke dalam mana-mana bangsa, melainkan Allah akan bawa masuk sekali perasaan bermusuh dan benci membenci. Perasaan bermusuh dan benci membenci. Sebab apa? Sebab dengki lah. Sebab apa? Sebab nak lebih. Tak puas hati. Dia dapat. Tapi dapat sikit daripada orang tu. Kan? Maka dia tak puas hati. Oleh kerana tu, hati-hati. Umar sendiri pernah nangis. Maka kita kena nangis. Oleh kerana tu, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, ada satu hadis riwayat Imam Muslim seperti mana yang disebutkan oleh Syekh. Dia kata, an Abdullah bin Amr bin Al-As an Rasulullah SAW annahu qala iza futihat alaikum Faris war Rum tatanafasuna thumma tatahasadun thumma tatadabarun thumma tatabaghadun. Hadis ni panjang, dipotong sikit, tapi konteks ni sama. Nabi SAW kata, Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan daripada Nabi SAW, Nabi kata akan dibuka ke atas kamu Parsi dan Rom, dan bila dibuka, mungkin dunia ni akan terbuka luas untuk kamu, tamadun akan menjadi berada di bawah kamu, kamu boleh membina tamadun kamu sendiri, maka kamu akan berlumba-lumba untuk mendapatkan kekayaan dunia. Summa tatahasadun, kemudian kamu saling dengki mendengki. Summa tatadabarun, kemudian kamu saling membelakangi. Semua belakang membelakangi, ya.
Summa tatabaghadun. Kemudian kamu saling benci membenci. Maka semua ni berlaku step by step. Bila apa puncanya? Puncanya apabila kamu tidak menjaga perangai kamu, kamu tidak menjaga sikap kamu untuk menguruskan kekayaan sesama kamu. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW berpesan kepada umat dia supaya umat dia dapat beringat tentang benda ni. Nabi pesan kepada sahabat, bukan kefakiran yang aku takut berlaku atas kamu. Kerana kefakiran ni dah berlaku dah pada kamu. Kamu pernah menjadi miskin sebelum ni. Kamu tahan. Kamu boleh sabar. Kamu boleh bersatu. Kamu bersatu hati dan berukhuwah sesama kamu. Ada makan sama-sama. Ada sahabat, tak ada pakaian, mana yang ada tolong bagi kat dia. Tapi bila kaya, bila senang, aku bimbang. Kamu akan leka. Aku bimbang. Kamu akan bermusuh. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, benda ni kena hati-hati. Yang ketiga, kata Syekh, kemewahan melalaikan dari mengingati Allah. Yang mana Nabi sebut, ia melalaikan kamu seperti ia melalaikan mereka itu. Kenapa? Kerana kebiasaannya orang yang mencari dunia, dia akan letih untuk mengejar dunia. Bila dia letih kejar dunia, kadang-kadang hak akhirat dia akan terganggu. Kerana manusia ni kemampuan dia terhad. Maka sebab tu kita kena imbangkan. Sebab tu dia kata, kerana manusia apabila banyak hartanya, biasanya akan sibuk mengurusnya, berurus niaga dengannya, melaburnya dan mendapatkannya dari para peniaga. Sibuk dengannya siang dan malam, maka tiada lagi masa untuk belajar atau membaca Al-Quran, solat berjemaah, mengerjakan amalan sunat, solat malam dan sebagainya. Pada siang hari dia sibuk dengan hartanya. Masa tidur dipenuhi dengan mimpi-mimpi, kadang-kadang ternampak dalam mimpinya dia mendapat keuntungan besar atau mengalami kerugian berat. Demikianlah yang berlaku. Maksudnya, kalaulah kita ni Allah Ta'ala berikan keluasan rezeki, jangan lupa untuk terus melazimi majlis ilmu. Jangan lupa untuk berada dalam circle, dalam lingkungan kawan-kawan yang minat kepada ilmu. Jangan lupa untuk melazimi ibadah. Jangan lupa untuk muhasabah diri. Dan pada waktu itu, insya-Allah kita akan selamat. Kita akan dijaga oleh Allah. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu yang bersama dengan kita pada malam ini, mungkin ada sebahagiannya yang Allah Azza wa Jal memberikan keistimewaan lebihan harta kepada dia. Alhamdulillah dia boleh konsisten untuk bersama dengan kita, bersama dalam kuliah ilmu. Bahkan saya pun terkejut bila Haji Hamid bagi tahu, kata kuliah bersama dengan asatizah ni semenjak PKP ni, boleh kata 8 kali kuliah seminggu. Lagi banyak kuliah daripada hari. Seminggu 7 hari je. Dia kata ada 8 atau 9 kuliah. Maka Alhamdulillah, ia merupakan satu kurniaan daripada Allah bila kita ada lebihan rezeki dan dalam masa yang sama kita melazimi majlis ilmu. Dalam masa yang sama, kita menggunakan ilmu itu dalam amalan kita. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, saya sangat seronok bila ada kawan-kawan yang mempunyai staff, yang mempunyai syarikat sendiri, tiba-tiba dia tanya saya, Ustaz, boleh tolong tak bagi apa-apa hadis, saya nak bagi semangat pada kawan saya nak bagi semangat pada staff saya. Saya sangat seronok, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia mencari kalam Rasul untuk memberikan inspirasi kepada staff dia. Jadi kalau ada bos-bos yang boleh bacakan kepada kita hadis ni, tuan-tuan dan puan-puan, ia merupakan satu kurnia yang besar lah. Jadi kita ni kalau jadi bos, selain daripada kita arahkan kerja, paling tidak bagilah nasihat sikit, bagi tazkirah sikit, bagi hadis sikit kat dia. Minta kat ustaz, tak apa ustaz bagi, free je, kita boleh bagi, no problem, insyaAllah. Yang penting kita memberikan, bukan hanya memberikan gaji kepada staff kita, tetapi kita juga memberikan makanan rohani. Ada kawan saya, dia sampai paksa ni, Haji Hamid ni saya cerita ni kan, dia cerita kepada saya, dia pujuk betul-betul staff dia, siap check attendance. Staff ni siapa datang tak datang kuliah online Zoom ni, kuliah saya, kuliah Dr. Kamilin dan seumpamanya. Alhamdulillah, ia merupakan satu usaha yang baik. Kerana apa? Kerana hanya ilmu saja yang akan menjadikan manusia ni terkawal.
Tuan-tuan, ilmu tu yang mengawal manusia ni. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dia kata ini, la uhaddithukum sallallahu alaihi wasallam, la yuhaddithuhu ghairi. Wa yadhhar al-jahl wa yakthur zina wa yakthur syurbul khamar wa yakthur zina wa yaqilla ar-rijal wa taksura an-nisa hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyim al-wahid atau kama qala Rasulullah. Yang bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu akan bercerita kepada kamu satu hadis yang aku dengar daripada Rasulullah, dengar daripada Nabi melainkan aku. Sebab Anas ni dia wafat lewat. Dia wafat di Basrah, dia lewat sikit. Di kalangan sahabat di antara yang lewat meninggal, mungkin pada waktu tu di Basrah tak ada orang lain yang dengar hadis tersebut daripada Nabi melainkan dia saja. Maka dia menyampaikan kepada orang Basrah, dia kata Nabi SAW bersabda, di antara tanda-tanda kiamat ialah apabila terangkatnya ilmu. Bila ilmu terangkat, kejahilan terhadap ilmu berleluasa. Kejahilan terhadap ilmu berleluasa, maka apabila kejahilan ilmu tu berleluasa, maka ramailah orang berzina, ramai orang minum arak. Ilmu apa yang Nabi kata ni? Yang Nabi kata ni bukan ilmu sains. Yang Nabi kata ni bukan ilmu engineering. Yang Nabi kata ni bukan ilmu ekonomi. Kalau sekadar ilmu tu, sekarang ni ilmu tu berada di puncak. Tinggi ilmu tu. Atau lambatlah lagi Ustaz nak kiamat. Sebab Nabi kata ilmu terangkat baru kiamat. Bukan ilmu tu yang Nabi maksudkan. Nabi maksudkan ilmu yang terangkat tu, yang menjadi petanda kiamat tu adalah ilmu agama. Yang mana buktinya adalah bila jahil terhadap ilmu ni berlaku, maka orang ramai minum arak, orang ramai berzina. Ilmu yang boleh menghalang orang minum arak dan berzina ni secara berkesan. Ilmu agama lah tuan. Kan? Ilmu agama lah. Kerana dia tahu benda tu berdosa. Pada agama benda tu berdosa. Maka kalau kita nak menjadikan diri kita dikawal, maka berilmulah. Lazimi majlis ilmu. InsyaAllah. Dengan adanya majlis ilmu, kita akan dapat ilmu yang akan memandu kita baik dan buruk. Dan dalam masa yang sama, kita akan mendapat kawan-kawan yang suka pada ilmu. Kita kalau berkawan dengan orang yang tak suka ilmu, mungkin kita sembang dengan dia, sembang mengumpat. Tapi kalau sembang dengan orang yang suka ilmu, sembang dengan dia, sembang ilmu, insya-Allah. Yang keempat, kata Syekh, dia kata, umat yang hidup mewah tidak akan jadi umat yang berjuang. Bukan semestinya, tetapi kebiasaannya. Sejarah telah menunjukkan sebesar-besar bukti tentang itu. Sesungguhnya generasi awal Islam berjaya menguasai dunia, sedangkan mereka miskin. Apabila mereka telah dihidapi penyakit mewah, terhentilah kejayaan itu. Tengok di Andalus macam mana berlaku, bagaimana mewahnya kerajaan Raja Ferdinand yang beragama Kristian pada masa itu. Tengok macam mana Abbasiyah, bagaimana Abbasiyah tahun di mana kejatuhan, nak jatuh kerajaan Abbasiyah ni ada 1 tahun, dekat-dekat nak jatuh lah masa tu. Ada 1 tahun, orang Islam sampai lupa solat subuh, solat subuh, sampai lupa solat hari raya. Punya happy, enjoy, lupa solat hari raya. Bayangkan, begitu hebatnya kemewahan pada zaman tu. Tetapi bukan sebab mewah tu. Sebab kita kata bagaimana cara mereka menguruskan kemewahan sehingga lupa. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kata Syekh, sesungguhnya umat yang mewah tidak sukakan jihad, kebiasaannya lah, kerana mereka tidak mahu kehilangan hidupnya yang selesa. Tenggelam dalam tuntutan nafsu syahwat, jihad akan merampas dari mereka kebanyakan kesenangan itu. Ini bukanlah bererti kekayaan semuanya buruk. Nampak Syekh kata? Bukan bererti kaya ni semua buruk. Kita perlu orang kaya yang beriman. Sebab kalau tak ada orang kaya, siapa nak bayar zakat? Kalau tak ada orang kaya dalam dunia, siapa nak jaga ekonomi? Kalau tak ada orang Islam kaya dalam dunia, orang Islam akan miskin, akan ditindas. Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, yang kaya trilion, bilion, orang bukan Islam. Maka hari ini orang Islam kena lanyak. Kita perlu orang kaya. Kita perlu ramaikan orang Islam yang kaya supaya mereka jaga ekonomi, pegang ekonomi. Tapi jaga ekonomi dan pegang ekonomi dalam keadaan mereka berkhidmat untuk umat. Mereka berkhidmat untuk umat. Mereka fikir tentang umat, membangunkan umat, membangunkan ekonomi orang Islam. Maka sebab itu dia kata,
Ini bukanlah bererti kekayaan semuanya buruk. Tiada baginya kebaikan. Harta adalah suatu nikmat yang boleh dipergunakan untuk kebaikan, seperti mana ia juga boleh dipergunakan untuk kejahatan. Akan tetapi realiti kehidupan manusia diperhatikan biasanya menggunakan nikmat ini untuk maksiat dan bukan untuk mentaati Allah. Itu kebiasaan. Sebab itu Nabi pesan kepada para sahabat, kalau kamu nanti dibuka pada kamu dunia, jangan sekali-kali kamu berlumba sampai kamu tempah maksiat kemurkaan Allah. Jangan sampai kekayaan ini akan menjadikan kamu lalai dan leka tentang tanggungjawab kamu terhadap agama. Oleh kerana itu, Abu Sa'id Al-Khudri katanya, dia meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, inna hadzal mal hulwatun man akhadahu bihaqqih wa wada'ahu fi haqqih fa ni'mal ma'una huwa wa man akhadahu bighairi haqqih kana kalladhi ya'kul wa la yashba. Yang bermaksud, sesungguhnya harta ini merupakan sesuatu yang manis. Harta ni dia macam benda manis, macam dessert. Tahu benda manis? Benda manis ni kita suka makan. Benda pedas mungkin ada orang tak suka, tapi benda manis insya-Allah orang suka makan. Nabi kata harta ni manis. Sesiapa yang mengambilnya dengan haknya dan meletakkannya pada haknya, fa ni'mal ma'una, sebaik-baik pertolongan yang ada pada dia. Maka Allah telah tolong dia untuk jaga harta dia, sebab dia jaga dengan baik. Wa man akhadahu bighairi haqqih, siapa yang ambil tanpa hak, kana kalladhi ya'kul wa la yashba. Dia ambil tanpa dia menunaikan hak. Dia dapat dengan cara yang bukan hak. Dia dapat dengan cara yang salah. Dia belanja pula dengan cara yang salah. Dia urus dengan cara yang salah. Maka dia seperti orang yang makan tetapi tidak kenyang-kenyang. Makan tak berhenti. Seperti mana orang yang makan tak berhenti, seolah-olah macam tak kenyang-kenyang. Bayang kan? Makan tak kenyang-kenyang. Kita bila makan kenyang, rezeki daripada Allah. Makan sepinggan kenyang. Ada orang makan 3 pinggan tak kenyang. Letih dia makan. Orang makan dah habis dah basuh pinggan dah. Kan? Dia makan tak kenyang-kenyang. Maka ia merupakan satu musibah yang besar. Jadi oleh kerana itu, kita kena ingat. Dan Syekh mengatakan, begitu juga. Dia kata, tidaklah bermakna bahawa kemiskinan itu tiada bahayanya. Jangan fikir pula bila miskin tak ada bahaya langsung. Miskin pun boleh jadi bahaya. Sebenarnya kemiskinan yang teruk boleh mendorong manusia kepada penyelewengan. Kadang-kadang boleh membawa bahaya sebagaimana yang dibawa oleh kemewahan. Kadang-kadang miskin boleh sampai pada tahap kufur. Kadang-kadang miskin boleh sampai pada tahap mencuri. Kadang-kadang miskin boleh sampai pada tahap peras ugut. Jadi kaya dan miskin, kedua-duanya perlu diuruskan dengan baik. Ya, akan tetapi dia kata, hadis ini bertujuan melahirkan keseimbangan di dalam diri manusia. Keadaan manusia kerana cintanya, terlalu cintanya kepada harta, hampir tidak nampak lagi keburukan. Jadi sebab itu Nabi memberikan pesanan. Nabi senyum, dalam senyum Nabi memberikan pesanan. Sebagaimana seorang ayah yang mengasihi anaknya memberikan pesanan sambil senyum supaya anak dia boleh pegang nasihat dia. Begitulah Nabi. Bahkan Nabi lebih sayang kepada umatnya lebih daripada ayah sayang kepada anak. Kerana ayah mungkin sayang pada anak, pada dunia anak. Tapi Nabi sayang pada urus kehidupan dunia, selamat di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, kata Syekh lagi. Oleh kerana manusia ni sayang sangat pada harta, kadang-kadang dia tak nampak keburukan, dia nampak kebaikan saja. Dia nampak kebaikan. Lalu ini datang untuk memberi ingatan tentang bahayanya kemewahan supaya manusia dapat seimbangkan hidupnya. Supaya dia mengetahui bahawa kekayaan itu suatu ujian. Demikian juga kemiskinan. Supaya manusia dapat menggunakan apa yang dikurniakan oleh Allah pada jalan yang diredainya. Islam bertujuan supaya dijadikan harta sebagai alat untuk taat kepada Allah. Bukan menjadikan harta sebagai matlamat dan tujuan. Tetapi harta ni alat untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla dan syurga. Tidak salah sekiranya kamu memiliki dunia dalam tanganmu. Tetapi hendaklah diletakkan di tangan. Dan jangan sekali-kali kamu letakkan kekayaan dunia di dalam jiwamu. Kerana para sahabat meletakkan dunia di tangan mereka. Dan Allah menjadikan iman berada di jiwa mereka. Dan mereka menguasai
dunia yang berada di tangan mereka. Baik. Sebahagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergolong daripada kalangan hartawan-hartawan besar, dan kita tidak pernah dengar baginda Rasulullah SAW berkata kepada salah seorang daripada mereka, imanmu tidak benar dan urusanmu tidak betul. Kamu bukanlah mukmin yang sebenar kecuali apabila kamu tinggalkan semua harta. Nabi tak pernah sebut macam tu pada Osman. Nabi tak pernah sebut benda tu kepada Abdul Rahman bin Auf. Menunjukkan orang kaya ni boleh jadi beriman. Bahkan kelebihan orang kaya lagi besar kalau dia beriman berbanding orang miskin. Dia boleh bayar zakat. Dia boleh bagi sedekah. Dia boleh bagi wakaf. Dia boleh bagi macam-macam dengan harta yang dia ada. Di samping dia boleh buat amalan-amalan peribadi dia, solat, puasa, zakat, solat sunat dan seumpamanya, qiyamul lail dan seumpamanya. Dia boleh memberi dengan harta dia. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Ini adalah kerana baginda sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahawa harta itu ada dalam tangan mereka dan tidak dalam hati mereka. Sahabat ni, harta ada. Harta di tangan, bukan di hati. Ya? Lihatlah dia kata, Sayyidina Abu Bakar datang kepada dengan membawa semua harta yang dimilikinya, lalu diletakkannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, hai Abu Bakar, apa lagi yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Jawab Abu Bakar, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Nampak? Tak ada apa yang ditinggalkan, untuk Allah dan Rasul dia tinggalkan. Dia ambil semua. Dan dialah yang membeli Bilal dan beberapa orang mukmin lain, lalu dimerdekakan pada jalan Allah. Ni Abu Bakar. Abu Bakar pun kaya juga. Dia beli hamba yang diseksa, yang ditindas, dibebaskan. Bilal. Zinnirah pun Abu Bakar beli dan dibebaskan. Ya? Lihatlah Sayyidina Umar datang dengan membawa separuh hartanya sebagai sumbangan pada jalan Allah dan dalam peperangan Tabuk. Adapun Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah melengkapkan tentera Islam dalam satu peperangan dengan 300 ekor unta dengan segala kelengkapannya serta 1000 dinar emas. Dan dialah yang membeli Bi'r Rumah, yakni telaga rumah di Madinah daripada seorang Yahudi yang menipu orang ramai, lalu ia dijadikan oleh Sayyidina Uthman sumbangan pada jalan Allah, diwakafkan untuk orang Islam. Adapun Abdul Rahman bin Auf telah bersedekah dengan hartanya yang tidak terhitung banyaknya, sehingga pada satu kali dia bersedekah dengan satu rombongan lengkap yang datang dari negeri Syam dengan membawa makanan. Dia jadikan semuanya sebagai sumbangan di jalan Allah. Adakah mereka itu orang-orang yang adakah mereka itu antara orang yang dunia telah masuk ke dalam hati mereka? Pastinya tidak. Dunia hanya di tangan mereka. Kadang-kadang ada orang bertanya, yang mana lebih berat ujian? Kekayaan ke kemiskinan? Mana satu lebih besar pahala? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Jawapan dia, kalau orang tanya kita lah, mana yang lebih teruk, dia kata. Mana yang lebih bagus lah? Mana yang lebih bagus? Orang kaya bersyukur ke orang miskin yang bersabar? Jawapan dia, kekayaan ni mempunyai beberapa peringkat dan miskin pun ada beberapa peringkat. Sesetengah peringkat kaya ni lebih berat ujian, begitu juga dengan miskin lebih berat ujian. Manusia pula ada beberapa golongan. Ada manusia yang kaya, hartanya lebih besar bahaya pada dia. Dan ada pula orang miskin, yang miskinnya tu lebih besar bahaya daripada kalau dia menjadi kaya. Jadi semua itu bergantung kepada bagaimana cara manusia menguruskan kekayaan. Kerana Allah itu Maha Adil, Allah tidak menjadikan seseorang itu diazab ataupun dinilai ataupun dihitung ataupun dihisap dengan apa yang dia tidak lakukan, dengan apa yang dia tidak mampu. Jadi kalau Allah memberikan kita kurniaan, kekayaan, ia ujian. Dia nak tengok macam mana cara kita menguruskan kekayaan tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya kira cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Saya minta maaf oleh kerana hari ni kamera pun tak berapa nak okey sangat. Saya pun tak tahu macam mana nak tengok soalan. Sekejap, saya cuba untuk buka soalan. Kalau ada ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof.
Macam mana kita nak advise encik-encik suami ni untuk jual semua harta-harta riba dan syubhah? Sekejap tuan Sekejap saya betulkan balik. Sengit pula ni. Okey. Okey. Macam mana kita nak advise encik-encik suami untuk jual semua harta-harta riba dan syubhah? Alasan dia orang cakap atas sebab harta-harta ni lah selamatkan ekonomi dia. Walhal itu harta riba dan syubhah sebab buat loan dari conventional bank. Okey. Begini, saya jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau harta tersebut didapati melalui cara yang tidak halal, seperti kita buat pinjaman riba, saya mencadangkan agar harta tersebut jangan kita kita kata bazirkan. Sebaliknya, kita buat refinance. Kalau boleh kita gunakan cara perbankan Islam untuk kita halalkan semula loan tersebut. Sebab kita bukan yang makan riba, kita memberi bank makan riba. Oleh kerana tu kita boleh refinance balik. Kita boleh refinance. Tapi kalau tak boleh refinance, kita bertaubat kepada Allah. Kalau yang mana kalau kita nak jual pun tak ada masalah, tapi kalau jual menyebabkan kita menjadi kehidupan menjadi terlalu sukar sampai dikeliling hutang sampai tak mampu nak bayar, maka dalam keadaan tu kita tak perlu jual. Sebaliknya kita cuba untuk refinance. Kalau tak boleh juga kita bertaubat kepada Allah kerana bukan kita yang makan. Sebaliknya kita hanya memberikan orang lain yang makan. Maka dalam isu tu bagi saya lah ada insya-Allah ada kemampuan untuk kita lakukan kerana kita pun buat benda tu dalam keadaan kita mungkin tak sedar pada masa tu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benarkah gambar bangunan hotel berhampiran Masjid Nabawi yang sedang tular di media sosial tu dibina dari harta wakaf Sayyidina Osman bin Affan? Saya tak pasti yang tu. Tetapi saya difahamkan oleh kawan-kawan saya yang belajar di Madinah, wakaf Sayyidina Osman ni memang masih dipelihara sehingga sekarang. Kerana wakaf ni benda yang tak akan hilang sampai bila-bila. Jadi kerajaan Saudi masih jaga. Itu yang saya difahamkan oleh pelajar-pelajar yang belajar di Universiti Islam Madinah. Memang ada. Cuma gambar yang mana satu saya tak perasan pula. Tapi memang ada lah. Benda tu masih dijaga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Apakah jihad yang paling simple? For example, for seorang ibu yang tak mampu atau belum berani untuk buat amalan on the ground dan hanya mampu memberi sumbangan keuangan. Is that enough? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Orang Arab kata apa? Al-madrasah. Ya. Ibu ni sekolah. Yang mana ibu ni di rumah yang bila Nabi kata wa zawjatu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa zawjiha. Isteri merupakan pemimpin di rumah suaminya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh seorang ibu sepatutnya adalah menjaga anak dia, mendidik anak dia supaya anak dia tahu tentang kepentingan untuk berjuang meninggikan syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu pun sudah memadai bagi saya. Jadi kalau dia nak memberikan sumbangan, nak memberikan sumbangan, nak memberikan sedekah, termasuk dalam perkara yang baik, tetapi jangan lupa apa yang kita lakukan di rumah mendidik anak-anak itu merupakan jihad bagi kita. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan tentang haji umrah, itu juga merupakan jihad bagi orang perempuan. Orang jihad bagi orang perempuan. Jadi jangan risau. Baik. Bagi isteri yang ada suami, selain daripada anak-anak dia kena didik je bagi elok, suami ni pun kena pujuk supaya mereka ni ingat agama, ingat tanggungjawab. Kalau boleh ajak suami dengar mari kuliah sekali. Suruh suami pergi ke masjid. Kan? Macam isteri saya pun kadang-kadang duduk ingatkan saya pergi masjid. Saya pun segan isteri dah cakap ni, saya pun pergilah. Kan? Mula-mula tu macam terlupa, kadang-kadang mula tak semangat. Contohnya kan? Pergilah masjid. Dia kata. Pergi masjid. Kadang-kadang dia ingatkan kita. Alhamdulillah. Jadi kalau isteri, selain daripada didik anak-anak, pujuk suami. Kadang-kadang suami ni, dia ada juga ego dia kan. Tapi kalau kita pujuk, cakap elok-elok, insya-Allah dia akan dengar, dia akan segan, dia akan rasa macam berat hati kalau tak ikut nasihat yang diberikan kepada isteri, oleh isteri. Okey? Baik.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selepas kita bayar zakat harta, ada tak formula yang tertentu untuk kita infak dari baki keseluruhan harta? Tidak ada. Selagi mana kita ikhlas, kita bagi. Selagi mana kita ikhlas, kita bagi. Ya, kalau kita tengok dalam sejarah, Abu Bakar pernah bagi semua, Umar pernah bagi separuh. Adakah kita perlu bagi semua? Kalau kita mampu bagi semua, sampai kita rasa kita boleh tahan macam Abu Bakar, bagilah. Tapi para ulama kata kalau kita bagi semua sampai lepas tu kita merempak pula, janganlah. Tak eloklah bagi semua. Jadi kita nak bagi berapa? Terpulang kepada kita. Yang pentingnya dalam pemberian ni bukan jumlahnya, tetapi keikhlasan. Sebab tu ada sahabat bagi satu tadahan tangan aja, tamar. Satu gantang aja tamar. Tetapi tetap dikira sebagai amal saleh. Baik. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Perkataan Sayyidina dalam selawat setahu saya khilaf. Namun ada ustaz penceramah dalam syarah bab sirah kata ada mengatakan lafaz Sayyidina dalam azan juga sunat. Macam mana tu? Okey, dalam isu ni memang ada dua pandangan. Pertama, kita kena tahu tuan-tuan dan puan-puan ya. Waktu Nabi SAW ajar sahabat tentang selawat, iaitu selawat Ibrahimiyah, Nabi tidak menyebutkan perkataan Sayyidina. Nabi masa dia ajar selawat kepada umat dia, Nabi kata, bila sahabat tanya, macam mana nak selawat? Nabi kata, selawatnya adalah Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Begitu. Nabi tak ajar dengan Sayyidina. Oleh kerana Nabi tak ajar, maka ulama berbeza pendapat. Boleh tak kita sebut Sayyidina? Kenapa nak sebut Sayyidina? Mereka kata nak sebut Sayyidina ni sebab suluk sabil al-adab. Kita melalui jalan orang yang beradab kepada Nabi dengan kita memanggil Sayyidina. Manakala sebahagian ulama mengatakan tak perlu untuk tambah sebab sahabat pun tak tambah. Bila Nabi ajar macam tu, sahabat buat macam tu. Dalam azan sahabat tak tambah Sayyidina. Dalam selawat sahabat tak tambah Sayyidina. Jadi bila tak tambah, maka tak perlulah kita tambah. Kerana ittiba', mengikut Nabi lebih baik daripada kita mengubah ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi ulama mazhab Syafi'i sebahagiannya mengatakan sunat tambah. Tetapi sebahagian ulama hadis mengatakan tidak digalakkan untuk tambah, sebaliknya ikut seperti mana yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita, kerana apa yang Nabi ajarkan itulah yang terbaik. Takkan Nabi ajar benda yang kurang baik kita nak pergi tambah pula. Oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau tanya saya lah, kita kena bezakan dua keadaan. Yang pertama, selawat yang Nabi ajar. Dia ada selawat yang Nabi ajar dengan lafaz yang khusus, macam selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang ni jangan tambah. Terutama dalam salat, terutama dalam azan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh tambah Sayyidina. Kenapa? Kerana ini benda yang warid, yang datang daripada Nabi tanpa ada Sayyidina. Tetapi kalau kita nak menambah perkataan Sayyidina Rasulullah dalam ucapan kita yang biasa, yang bukan dalam ibadat yang ditentukan oleh Nabi bentuknya, itu tidak ada itu dibenarkan. Dibenarkan. Jadi kalau tanya apa? Kerana mengikut. Tetapi kalau dalam ucapan kita nak kata Sayyidina Rasulullah, itu tak ada masalah, kerana memang Nabi adalah Sayyid waladi Adam. Nabi adalah penghulu anak-anak Adam. Wallahu alam. Saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Mungkin ada soalan yang terlepas, saya minta maaf. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Terima kasih kepada Datuk Ayub, terima kasih kepada Kak Lin, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.